Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat malam kepada anda semua. Okey, hari ini Talk to Happy Dentist kembali semula menemui anda semua. Tapi sebelum kita meneruskan kita punya acara pada malam ini ataupun Talk to Happy Dentist pada malam ini, jangan lupa like and share FB Klinik Pergigian Happy. Dan kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh saja komen di bawah live ini ya. Okey, so hari ini kita bersama dengan Dr. Hajar kembali. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Kita dah makan Okey, so hari ini kita nak berbincang ataupun berbual-bual mengenai sesuatu tajuk. Tapi sebelum kita proceed untuk kita punya topik pada malam ni, kita roll VT dulu, video pada siapa yang tak kenal Dr. Hajar lagi, kita boleh tengok video ni. Nama saya Dr. Siti Nur Hajar binti Kamaluddin, berumur 26 tahun dan berasal dari Johor Bahru, Johor. Saya berkelulusan dari Alexandria University Egypt dan sudah berpengalaman selama 3 tahun sebagai doktor gigi. Jaminan saya untuk pesakit-pesakit saya adalah saya akan make sure pesakit saya mendapat rawatan dan perkhidmatan yang terbaik. Tak kisah dari apa jenis rawatan seperti gigi palsu, gantikan gigi ataupun apabila awak sakit gigi. Rawatan yang saya boleh berikan di Klinik Pergigian Happy ni fokusnya kepada estetik. Tapi kami juga menjadikan perkhidmatan asas seperti cabut gigi, tampal gigi dan cuci gigi. Nasihat saya kepada pesakit, jangan takut, jangan malu. Pastikan awak memeriksa gigi setiap 6 bulan sekali supaya tiada lagi masalah gigi yang mengganggu hidup awak. Okey, bye. Okey, itu adalah sedikit sedutan video mengenai Dr. Hajar. Okey Dr. Hajar, topik kita pada hari ini, gigi mati, adakah perlu dicabut? Besar kan topik tu Doktor. So boleh Doktor rungkaikan sikit, gigi mati tu perlu ke kita cabut ataupun kita boleh biarkan saja? Okey, kalau sebut pasal gigi mati ni, orang mesti tanya gigi macam mana yang dikonsiderkan sebagai gigi mati. Betul. Okey, gigi mati ni sebenarnya gigi yang akar dia tu dah tak berfungsi lagi. Contohnya kalau macam minum panas ke sejuk ke dah tak rasa. Dia macam orang tu minum macam biasa dah tak ada saraf. Gigi yang dah tak ada saraf. saraf, yang saraf dia tak berfungsi. Ataupun gigi yang dah ada jangkitan kuman, ataupun gigi yang patah. So itu antara gigi mati lah. Adakah perlu dicabut tu? Itu depends kepada pesakit lah. Sebab dia akan ikut kerumitan ataupun banyak mana gigi tu dah rosak. Okey. Tapi ada sampai certain extent memang kita boleh selamatkan lagi lah. Contoh gigi, macam apa, boleh Doktor terangkan lagi lanjut apa itu rawatan akar? Kenapa pesakit perlu buat rawatan akar ni? Rawatan akar ni adalah rawatan saraf yang mana kita cuci sampai dalam. Konon kalau orang datang dia cakap dia nak tampal, tapi kita cakap tak boleh tampal sebab dah kena saraf. Sebab kita tak boleh tampal ke atas je, kita kena cuci sampai dalam saraf tu lah. Okey, rawatan akar ni kita memang akan cuci dan gigi tu akan jadi gigi yang kosong dan kita akan tampal sampai akar dia dan kemudian akan ditampal seperti biasa lah. Okey, maksudnya macam mana proses doktor nak tahu sama ada gigi pesakit tu perlu buat rawatan akar? Selalunya kalau pesakit yang dah datang dengan simptom gigi sakit, malam tak boleh tidur, dah makan ubat tahan sakit. So gigi yang tu memang selalu kita dah confirm memang dah kena saraf lah. Kalau dah kena saraf memang definitely kena buat rawatan akar. So kalau buat rawatan akar ni, first procedure dia selalunya kita akan keluarkan saraf tu. Kita ada palpa, kita namanya tu, gigi ni ada 3 lapisan. Betul. Lapisan pertama enamel, lapisan kedua dentin dan lapisan ketiga saraf tu lah.
So bila dia sampai dia punya jangkitan dah sampai ke lapisan ketiga, lapisan saraf tu, saraf tu yang kita kena keluarkan sebab dia dah terjangkit dengan kuman lah. Lepas kita dah keluarkan saraf tu, kita akan prepare gigi tu, kita akan cuci dan kita akan tampal sampai dalam. Supaya gigi tu dah tak ada sakit lagi dah. Okey, untuk rawatan akar ni doktor biasanya adakah satu kali datang ataupun dia berulang-ulang mengikut orang kata gigi mana yang sakit? Rawatan akar ni dia bukan jenis yang cepat siap. Ada jenis pesakit yang boleh siap dalam satu waktu. Tapi ada juga pesakit yang memerlukan beberapa kali lawatan kepada doktor gigi lah. Lagi-lagi gigi yang dah memang bernanah atau gigi yang kes dia memang kronik. Kira macam orang kata gigi sebelum doktor nak teruskan rawatan tu kita akan ambil X-ray dulu ke macam mana? Rawatan akar memang harus ambil X-ray sebab kita nak tengok keadaan di sekeliling gigi tu lah. Dengan X-ray je kita boleh nampak. Kadang-kadang dekat dalam X-ray tu kita dah nampak bisul. Dalam X-ray tu kita nampak lubang yang sampai kena saraf tu. Kita nak kira panjang akar tu lagi. Tu X-ray memang definitely kena lah. Memang kena X-ray lah. Okey, pada penonton semua, kalau ada sebarang pertanyaan mengenai rawatan akar ataupun gigi anda sakit ke apa, boleh drop komen dekat bawah. Dan nanti kita akan jawab secara live ataupun staff kita akan komen terus ke bawah. Okey doktor, contohnya yang kena biasanya yang ikut pengalaman doktor, rawatan akar ni adakah orang dewasa saja ataupun kanak-kanak pun ada juga? Rawatan akar ni dia ada semua peringkat. Yang penting mana gigi yang giginya dah terkena jangkitan kuman sampai saraf, itu yang kita kena buat rawatan akar. Ada juga, cuma bila rawatan akar untuk budak kecil ni rawatannya lagi simple. Mungkin memerlukan 2 kali datang je. So macam orang kata sakit gigi ni tak kira usia lah. Ada yang dewasa, ada yang orang kata gemas, ada yang kanak-kanak juga. Sepanjang pengalaman doktor, kanak-kanak tu seawal umur berapa yang dah kena rawatan akar? Selalunya paling muda saya pernah buat umur 4 tahun lah. Umur 4 tahun tu kenapa kita kena buat rawatan akar kepada budak tu? Sebab kita nak jaga space supaya gigi kekal dia boleh naik ke atas. Dia ada panduan untuk gigi kekal tu naik. Kalau kita cabut awal, nanti gigi lain boleh dia dah tak ada space untuk bagi ruang gigi kekal nak tumbuh. So sebab itulah penting untuk buat rawatan akar untuk kanak-kanak lah. Okey, kalau kita ada satu pertanyaan, adakah sakit rawatan akar ni doktor? Rawatan akar ni sebenarnya mungkin pada gigi rawatan akar selalunya bila dia datang dia dah memang sakit. Okey. So itu yang selalu kita kena tahulah. Tapi bila kita datang buat rawatan akar, kita dah baring atau dental chair, selalu kita memang akan bagi ubat bius setempat lah. Ubat bius setempat tu akan buatkan pasien rasa kebas. So sepanjang rawatan dia tak akan rasa apa-apa lah. Dia hanya dia just rasa kebas je. Dan kita pun akan prescribe ubat tahan sakit, ubat antibiotik supaya dia punya jangkitan tu lagi senang nak surut. Maksudnya pada penonton dekat luar sana, jangan rasa takut. Kalau gigi anda dah rosak, dah rasa sakit, tolonglah datang ke klinik gigi untuk doktor cek dulu. Bila orang kata dah sampai rawatan akar ni, kita dah teruk jugalah doktor, betul? Betul. Kalau boleh tampal sebelum kena saraf supaya kita tak payah nak buat rawatan akar tu. Sebab tu dah pentingnya check up 6 bulan. Check up 6 bulan sekali tu. 16 sekali. Okey. So pada semua jangan lupa like and share FB Klinik Pigi Happy. Kita rehat sebentar. Kita ada raw beauty untuk anda semua. Jumpa lagi. Sikit video yang tadi kita main macam tu. Saya yang cantik tu kan? Yang cantik. Yang cantik dan comel. Ah. Okey, patient tu dia datang memang gigi dia dah sakit dan selalu bernanah.
So lepas dia datang klinik ni, memang saya suggest lah gigi awak ni dah mati dan awak perlu buat rawatan akar. Dan patient setuju, mula-mula dia tak setuju juga sebab dia nak makan ubat dulu. So kita bagi ubat dulu, dia balik dan benda tu akan jadi lagi. Benda tu jadi lagi sekali. Berulang lah Berulang. maksudnya. Sebab tu bila kita suggest, bila seorang doktor ni suggest kena buat rawatan akar, sebenarnya bukan kita saja suggest. Benda tu memang penting. Contoh macam patient kita dah cakap kena buat rawatan akar ni, tapi dia kata nak makan ubat dululah. So kita makan ubat dulu, gigi tu dah surut. Dah surut dan kemudian dia datang setelah berapa bulan dia datang balik. Contoh macam dalam gambar ni macam mana doktor gigi ni? Gigi yang gigi yang berdana ni lah. Yang berdana ni memang kena buat, definitely kena buat rawatan akar lah. Sebab nampak sangat dah ada jangkitan kuman. Ada jangkitan kuman. Okey. So maksudnya dekat gigi kita pun ada potensial untuk kena nanah macam ni. Betul. Macam patient tadi tu lah, gigi dia bernanah macam gini. Dia bernanah dekat atas gusi tu. So lepas kita dah buat rawatan akar, alhamdulillah gigi dia dah semakin pulih. Dan apa yang kita buat tadi, apa yang saya bagi kat patient tadi adalah rawatan susulan selepas rawatan akar. Rawatan susulan selepas akar ni penting sebab bila kita dah buat rawatan akar, gigi tu senang jadi rapuh. Sebab kita dah tak ada nutrition, dah tak ada saluran darah yang support gigi tu. So sebab tu kita kena letak tiang dan sarung lah kepada gigi tu. Kalau macam puan tadi dah buat lah. Yang macam nanah ni doktor akan pecahkan nanah tu. Betul. Selalunya kita akan bagi antibiotik. Kalau gigi tu boleh dipecahkan, kita pecahkan nanah tu, keluarkan nanah tu. Sebab selagi nanah tu kat situ memang akan rasa sakit. Dan lepas tu kita akan keluarkan saraf dia lah. Keluarkan saraf dan kita akan tampal sampai dalam. Okey, apa kebaikan rawatan akar ni doktor? Kebaikan rawatan akar ni yang paling best is tak payah cabut. Kita boleh selamatkan gigi kita lah. Kita masih boleh selamatkan gigi tu. Konon kalau gigi depan bernanah, takkan nak cabut, rongak lah kan. Betul. So kita boleh selamatkan gigi tu dan kita masih boleh preserve akar kat dalam ni. Akar kat dalam tulang. Kalau kita cabut, dia punya akibat dia mungkin tulang akan surut. So banyak potensial lah. Okey, ni contoh gambar ni doktor. Cuba doktor terangkan sikit gambar ni. Okey, kalau yang saya nampak kat sini, ni jenis-jenis lapisan gigi yang kita ada lah. Yang pertama tu enamel, macam saya terangkan tadi. Yang kedua dentin dan yang ketiga akar lah. Akar saraf tu yang namanya injection nanti akan masuk ke dalam gigi tu. Selalunya kalau kita rawatan akar ni, kalau gigi tu teruk, kita akan bagi namanya saya lupa nama dia. Tapi kita tak apa boleh. Tapi kita akan make sure bagi gigi tu sampai ni lah, sampai kena saraf dan saraf tu akan rasa kebas. Okey. So maksudnya orang kata rawatan akar ni mampu menyelamatkan gigi anda semua. So kalau anda semua ada sebarang pertanyaan mengenai rawatan akar, tolong komen dekat bawah. So kita akan reply satu persatu. Ataupun boleh WhatsApp kita di 0149184425. Okey, so kita ada gambar-gambar lain yang kita boleh paparkan kat sini. So nanti doktor akan hujah lagi. Ni prosedur rawatan akar. Okey. Seperti yang saya cakap lah, yang first kita akan buang saraf. Kita akan buang saraf tu, kemudian kita akan prepare salur saraf tu untuk terima tampalan yang kita nak tampal tu. Sebab gigi orang lain-lain, akar pun berlainan lah dia punya saiz. So kita akan masukkan satu benda macam paku tu. Yang paku tu kita akan bersihkan, kita akan shape. Nama dia instrumentation and shaping. Kita akan bentukkan akar tu. Dan once jangkitan kuman kita rasa dah tak ada, kita dah rasa salur saraf tu dah bersih, dan kita akan tampal. Kalau yang tampal tu gambar nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Okey, yang second last lah. Nombor 3 tu. Yang nombor bawah 3 tu tu dah atas. Oh, yang atas. Yang sebelah saya ni. Okey. Dia dah tampal lah. So yang bawah tu adalah rawatan susulan yang macam puan tadi buat. Dia buat pose and core, letak besi dan sarung. Macam itulah yang nombor 6 gigi yang bawah tu. Okey, contohlah kalau macam kata kita dah menjalani rawatan akar ni, apa rawatan susulan yang sesuai untuk pasien-pasien yang dah buat rawatan akar ni? Rawatan susulan adalah pose and core dengan crown. Pose and core dengan crown ni adalah kita tampal, kita letakkan besi sebagai tiang dan kita sarungkan gigi tu dengan sarung corona gigi lah, ataupun kita panggil crown. Itu lagi baik supaya gigi tu tak rapuh. Dan lagi kuat lah. Untuk gigi tu nanti nampak lagi cantik lah. Betul. Lagipun material yang kita buat untuk crown ni material yang lagi kuat daripada berbanding tampalan biasa. Ada juga jenis case yang dia dah buat rawatan akar tapi dia tak buat crown. So mungkin dalam setahun lepas tu gigi dia dah pecah.
pecah, time tu dah sayang lah. So memang kena buat pros and con dengan crown setelah buat rawatan akar. Okey, contoh ada soalan doktor. Ayah saya ni nak datang, ayah saya ni ada masalah gigi. Tapi dia takut sangat nak buat rawatan akar. Apakah keburukan kalau dia tak datang klinik buat rawatan akar tu? Kalau dia tak datang klinik, dia tak buat rawatan akar, pertama memang sakit tu kita tak tahu sampai bila. Sakit. Just makan ubat yang makan ubat kita pun makan ubat yang berlebihan, ubat tasik berlebihan pun bahaya juga. Kan? Second is mungkin dia akan ada jangkitan kuman lagi teruk dan sampai bernanah. Nanah yang saya tunjuk tadi, nanah yang cuma ada kat situ. Kita tak tahu ada nanah yang boleh sampai buat bengkak pipi. Betul. So itu pun satu. Yang ketiga, kita takut dia punya gigi tu dia tak nak buat rawatan akar, gigi tu dah berlubang, gigi tu dah lama rapuh, tiba-tiba tinggal tunggul. Dan akibatnya memang kena cabut lah, kita dah tak boleh selamatkan gigi tu. So maksudnya kalau macam pada patient yang degil ni, orang kata last kali memang kena cabut lah doktor. Memang kena cabut. Memang dah last lah tu, memang kata dah tak ada pilihan lain lah. Okey Pak, boleh doktor share sikit kata pada penonton kat luar sana yang sakit gigi ni, apa yang sepatutnya dia buat? Kalau dia memang takut sangat nak jumpa doktor. Ada patient yang takut jumpa doktor kan, alasan takut jumpa doktor, takut jumpa doktor gigi. Padahal mana-mana doktor pun sama je, tak ada beza pun. Tapi doktor gigi ni dia punya ketakutan tu lain. Lain macam sikit. Lain macam. Okey, nasihat saya kepada patient yang takut tu macam mana nak cakap, janganlah takut-takut. Sebab kita orang kalau boleh nak selamatkan gigi korang. Betul. Gigi pesakit-sakit, kita tak akan do harm lah. Kita akan bagi keburukan kepada patient. Kalau kita selalunya kita akan check dulu. Kita akan bagi tahu keadaan, kita akan bagi tahu treatment option, apa benda yang boleh dilakukan. Mungkin kita ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Patient boleh cakap tak nak buat dah doktor, saya lagi prefer ni. So kita boleh bincang, asalkan awak tahu apa masalah awak. Jangan takut-takut jumpa kita lah. Jangan takut jumpa doktor gigi. So apa-apa pun kita boleh bincang dulu, berbual kan. Beramah mesra bersama doktor gigi. Dan beramah mesra, aku pun tak takut. So pada anda semua yang di luar sana, jangan takut jumpa doktor gigi. Jadi kita doktor gigi, jadikan doktor gigi di klinik AP ataupun di mana-mana saja sebagai rakan anda. Tak perlu takut-takut. Semua kat sini semua sporty, semua mesra. Betul. Kalau anda takut boleh dengan bawa Kak Tika pun mesra. So kalau takut juga jumpa doktor gigi, bawalah isteri, anak masuk sekali dalam surgery, sama-sama dengar. Sebab langkah awal pencegahan gigi ni sangat penting sangat lah. penting. And lagi saya memang suggestkan kepada semua pesakit untuk datang ke klinik kita. Sebab apa yang saya perhatikan sepanjang saya bekerja kat klinik Happy ni, memang servis memang terbaik untuk patient. Ya, betul. And semua kita layan macam family kan Kak Tika kan? Yes, betul. Awak dah kira macam pesakit datang, masuk je datang ada lagi. macam family, datang lagi. Datang lagi. Bagi nak elakkan gigi anda rosak, gigi anda kena rawatan akar. Sebenarnya kata rawatan akar ni adalah last choice sebenarnya. So sebelum nak sampai ke rawatan akar ni, datanglah klinik gigi, cek. Selagi kita boleh tampal, kita tampal. Kita cuba selamatkan selagi boleh. Selagi boleh. Walaupun dekat sini ada berbagai-bagai rawatan, tapi kita kalau boleh nak selamatkan. Kalau boleh cuci, kita cuci dulu. Kalau kata selagi boleh makan ubat, tapi ubat tu orang kata taklah digalakkan. Betul-betul. Tapi yang penting datang dulu, check dulu. At least tahu, dapat informasi. Gigi saya macam gini rupanya. Sebelum ni tak tahu. At least tahu sebab kita dapat consultation percuma. Percuma. Kalau boleh bawa suami, isteri, anak datang sini untuk check up. 6 bulan sekali pun okey, tak ada masalah. Okey, so pada anda semua, jika ada sebarang persoalan mengenai gigi, tolong komen kat bawah ataupun boleh WhatsApp kita di 014-918-4425. Jangan malu, jangan segan. Feel free untuk contact kita. Dr. Hajar ada, kita ada Dr. Ifan dan kita juga ada Dr. Suhana. Saya memang suka balas chat. Yes. So tanya saja dan kita akan cuba menjawab dengan sebaik mungkin. Tak kira lah kalau anda semua tak duduk dekat negeri Johor ke, duduk di luar Johor ke, boleh tak ada masalah. Dialu-alukan. Kepada penduduk di sekitar Johor Bahru, anda boleh datang klinik kita. Kita buka setiap hari doktor, betul? Betul. Sampai malam. Sampai malam. Isnin sampai Jumaat, 9 pagi 9 malam. Sabtu Ahad
9 pagi Sampai 6 petang. 6 petang. So kita pun ada macam-macam rangkaian. Kita ada Instagram doktor. Betul, Instagram, FB. FB kita ada, WhatsApp pun ada. Walaupun kita tak reply 24 hour tapi kita akan reply segala pertanyaan Semua anda. orang akan cuba reply WhatsApp yang Ya, betul. berikan. Doktor pun reply juga WhatsApp anda. Okey doktor, sebelum kita akhir kita punya Talk to Happy Dentist pada malam ni, apa penutup yang doktor boleh cakap, kata ringkasan daripada tajuk kita hari ni? Ringkasan yang tajuk kita hari ni adalah jangan takut untuk buat rawatan akar. Jangan takut sebab rawatan akar ni ada untuk certain patient memang dia adalah rawatan yang terbaik supaya kita tak cabut gigi kita, supaya bila gigi kita tak dicabut, awak tak perlu ganti, tak perlu pakai gigi palsu, tak perlu pakai bridge. Just letak sarung, tiang dengan letak tiang dan crown je lah sarung gigi. So tulang pun tak surut. Macam-macam kelebihan rawatan akar ni. So jangan takutlah. So ingat ya tuan-tuan dan perempuan, rawatan akar yang orang kata based on pengalaman Dr. Haja ni, bukan orang dewasa je kena, kanak-kanak pun ada. Kanak-kanak pun kena. Untuk bagi mengelakkan anak-anak anda seawal 4 tahun Dah kena cabut. dah kena rawatan akar, bawalah anak-anak anda ke klinik Happy untuk kita check dulu. Kita santai-santai borak-borak supaya anak anda tak takut jumpa doktor gigi. Betul kan? Datang untuk check up pun tak apa. Datang untuk check up pun tak apa. At least anak anda tak perlu cabut gigi seawal umur yang muda. Nanti diorang trauma. Ya, diorang betul. tak Ada kanak-kanak yang doktor pernah buat nangis sebabnya datang-datang terus kena buat rawatan akar. Betul? Betul. Tapi datang lagi. Datang lagi sebab gigi dia dah menanah pula. Gigi menanah, gigi sebelah dia pula lah. So maksudnya kat sini untuk anak-anak kecil jangan lupa jaga pemakanan mereka, jaga orang kata kebersihan gigi Jaga bersihan anak-anak. mulut. Ibu bapa kena sentiasa pantau. Lagi-lagi Pantau. umur budak yang bawah 4 tahun, 5 tahun ni memang kena pantau. Sebab kadang bila mak bapak datang cakap dia bodoh gigi doktor. Tapi budak-budak ni kita tahu dia bodoh gigi betul ke tak Dia kan? nak mak kena depan baru dia dia gigi. kita kena make sure betul tak kena semua gigi tu. Betul. So jaga kebersihan mulut anda semua supaya orang kata kita sama-sama mencegah lah. So kalau mencegah kalau lebih boleh baik. Kalau boleh semua gigi dah tak ada yang lubang. Cantik, Semua senyum cantik. menawan. Just datang 6 bulan untuk check up je. Yes, betul. So untuk maintain kan doktor. Just untuk maintain je. So kepada anda semua, jangan malu, jangan segan. Kalau nak booking appointment dengan kita, saya nak dengan Dr. Haja, boleh, tak ada masalah. Ada banyak lagi doktor Ifan, Dr. Suhana. Just WhatsApp kita 0149184425 untuk booking appointment. Nak walk in pun betul, boleh doktor? Boleh. Tak ada masalah. So kita ada je 3 orang doktor pada setiap hari. So untuk pengakhiran kita pada hari ni, jangan lupa untuk bulan Januari ni kita ada promosi promo terbaik. Apa tu Promo kita terbaik, doktor? promo Happy New Smile. Happy New Smile. So kita ada promo scaling and polishing. RM97 memang paling murah murah ni. Murah Murah sangat. Ni harga durian runtuh ni. Yes. Tak pernah ya kita buat promo serendah ni. Jangan lupa datang untuk ataupun booking dekat 0149184425. Sekarang dah berapa hari bulan Kak Tika? Sekarang dah 6 hari bulan. 6 hari bulan. Saya rasa dah ramai dah. Ya, Kena slot dah booking slot cepat-cepat sebab kalau kita buat 3 hari je, kalau ramai patient booking kita takut awak terlepas lah. Okey, macam ada soalan doktor, adakah anak saya ni kecil lagi RM97 ataupun lain? Harga kanak-kanak macam mana doktor? Ke bawah lagi? Harga kanak-kanak RM97 juga. Juga sama. Okey. Tapi kalau scaling polishing kita ada harga yang lagi lah. Tu kena datang dulu lah. Kena datang dulu. So book tarikh anda 13, 14 ataupun 15 hari bulan Januari untuk dapatkan promosi cuci dan polish ni. So pada siapa yang tak pernah cuci gigi, boleh datang. Time ni pun anda datang. Betul. Kalau time lain, harga lain. So kalau nak dapat promosi yang kata satu mulut doktor kita cuci, satu mulut kita cuci. So booking dekat kita. Kita ada lagi satu promosi doktor. Apa itu promosi kita satu? So kita ada promosi FB like and share. Oh yes, FB. dapat RM10 RM10 voucher. Dah boleh guna lah. So kalau anda like and share FB Klinik Pergi Happy, lepas tu screenshot hantar ke 0149184425, kita akan bagi anda voucher RM10. Bukan senang je nak dapat RM10 tu. doktor. Like and share saja. Satu family ada 6 orang like and share. RM60. Dah RM60 dah boleh datang untuk tanpa gigi ataupun cabut gigi.
Okey doktor, so sampai di sini saja perbincangan Talk to Happy Dentist kita pada hari ini. Conclusionnya, tak semestinya jika gigi anda sakit anda perlu cabut. Banyak lagi rawatan lain yang kita boleh suggest untuk anda semua. Yang penting datang klinik kita dan buat appointment. Free consultation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Mana Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azwan bin Jamasri. Kenapa saya datang ke klinik Happy ni? Mula saya cuba je lah sebab tengok apa pekerjanya semua Muslim lah. So rawatan yang saya buat adalah bridge. Kenapa saya pilih klinik Happy? Sebab mungkin servis dia okey lah, tak macam servis tempat-tempat yang sebelum ni saya pergi. Nasihat saya kepada pesakit lain, jagalah gigi tu baik-baik sebab itulah gigi seumur hidup sekali tu je. Dan ucapan penghargaan kepada doktor, semoga berjaya lah untuk masa akan datang.